Nama saya Muhammad Faiz bin Abdul Nizam. Nombor ID 200852-874. Saya akan menerangkan tentang peralatan. Kita masuk pada bahagian pengenalan. Syurga adalah tempat untuk manusia yang beriman kepada Allah SWT. Ianya adalah ganjaran yang sangat hebat daripada Allah buat hamba-Nya. Okay, seperti mana yang kita tahu, dalam syurga ni ada berbagai nikmat yang Allah SWT telah sediakan kepada kita. Contohnya, nikmat yang dapat disebut dalam tugasan ini adalah nikmat memakan pelbagai makanan yang diingini oleh ahli syurga, dan juga nikmat menggunakan pelbagai peralatan makanan yang sangat istimewa yang wujud di dalam syurga. Okey, kemudian kita masuk pada konsep peralatan makanan. Allah SWT menjanjikan sebuah tempat yang penuh dengan kenikmatan kepada hamba-Nya yang beriman di semasa di dunia. Okey, apakah peralatan makanan? Peralatan makanan bermaksud suatu benda yang digunakan untuk menjamu selera seperti pinggan, mangkuk dan sebagainya. Okey, namun begitu, kita perlu faham bahawa peralatan makanan yang Allah telah sediakan di syurga ini adalah sangat berbeza dengan seperti mana yang kita bayangkan dengan peralatan makanan yang wujud di dunia. Kerana segala isi yang ada di dalam syurga ini ianya adalah sangat berbeza dan jauh daripada akal fikiran kita sebagai seorang manusia. Seterusnya kita masuk pada bahagian jenis peralatan makanan yang wujud dalam syurga. Okey, berkaitan dengan jenis peralatan makanan ini, kita dapat merujuk dalam surah Az-Zukhruf ayat 71 dan juga surah Al-Insan ayat ke-5. Okey. Berdasarkan kedua ayat ini, kita dapat mengenal pasti jenis peralatan makanan yang wujud dalam syurga yang mana Allah telah berfirman dalam ayatnya. Okey, mengenai peralatan makanan syurga, timbulnya persoalan, adakah peralatan makanan syurga ini sama seperti peralatan makanan yang wujud di dunia ini, seperti pinggan, mangkuk dan sebagainya? Jadi, kita perlu merujuk pada dua firman Allah ini, iaitu surah Az-Zukhruf ayat 71 dan surah Al-Insan ayat 15. Melalui surah Az-Zukhruf ayat 31 ini, kita dapat mengetahui bahawa terdapat pinggan yang dibuat daripada emas dalam syurga Allah ini. Kemudian merujuk kepada surah Al-Insan ayat 15, Allah juga menyebut dalam syurga wujudnya balang, ataupun kita dapat fahami balang tersebut adalah bejana ataupun mangkuk. Jadi melalui dua firman Allah ini, kita dapat faham bahawa dalam syurga Allah juga wujudnya peralatan makanan yang digunakan oleh para ahli syurga ketika mana mereka menjamu selera. Okey, jadi jenis peralatan yang wujud berdasarkan ayat adalah pinggan daripada emas, piring daripada emas, dan juga bejana ataupun bekas, ataupun lebih mudah difahami ianya adalah mangkuk yang dibuat daripada perak. Okey, kemudian kita masuk pada ciri fizikal peralatan makanan. Bagi membahaskan tentang perkara ini, kita perlu merujuk pada surah Az-Zukhruf ayat 71. Menurut kepada kitab tafsir Jalalain, iaitu penghuni syurga akan diadakan dengan piring-piring yang besar yang dibuat daripada emas. Melalui kitab ini, kita dapat faham bahawa para ahli syurga nanti akan diadakan kepada mereka piring yang besar-besar yang dibuat daripada emas. Okey, kemudian kita merujuk pada perkataan bisihafin, iaitu yang bermaksud piring-piring. Bisihafin merujuk pada perkataan jamak yang menunjukkan jumlah yang banyak. Jadi dengan merujuk pada firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 71 ini, dengan merujuk kepada beberapa tafsir, dapat difahami bahawa ciri fizikal peralatan makanan yang wujud dalam syurga nanti adalah ianya besar-besar. Membahaskan tentang peralatan makanan, semestinya timbul persoalan,
apakah keistimewaan peralatan makanan yang wujud dalam syurga. Jadi, bagi membahaskan tentang keistimewaan peralatan makanan yang wujud dalam syurga, kita perlu melihat dalam firman Allah dalam surah yang sama, iaitu surah Az-Zuruf ayat 71 dan juga surah Al-Insan ayat 15. Dengan merujuk kepada firman Allah ini, apabila kita lihat dalam beberapa tafsir, dapat difahami bahawa keistimewaan peralatan makanan di syurga ini adalah ianya akan dibawa oleh para pelayan yang wujud dalam syurga. Okey, jadi keistimewaan peralatan makanan di syurga ini adalah peralatan makanan itu sendiri akan dibawa oleh para pelayan yang wujud dalam syurga. Pelayan ini akan membawa peralatan makanan tersebut yang penuh dengan makanan yang diingini oleh para ahli syurga. Jadi dapat dijelaskan di sini di mana keistimewaan peralatan makanan di syurga iaitu bejana ataupun mangkuk. Berdasarkan beberapa tafsiran yang telah dibuat, keistimewaan bejana di syurga ini adalah ianya akan dibawa oleh para pelayan kepada ahli syurga ketika mana mereka ingin menjamu selera. Seterusnya, kita masuk kepada asal usul peralatan makanan di syurga. Seperti peralatan, setiap peralatan mestilah mempunyai asal usulnya. Seperti peralatan makanan yang wujud di dunia ini, ianya dibuat daripada tanah liat. Jadi, adakah peralatan makanan di syurga ini adalah sama seperti mana di dunia ini? Menceritakan tentang asal usul peralatan makanan di syurga. Peralatan makanan di syurga ini adalah diperbuat daripada emas dan juga perak. Tapi kita perlu faham bahawa emas di syurga ini bukanlah seperti mana emas yang kita bayangkan atau kita lihat semasa di dunia ini. Kerana ianya semestinya jauh lebih hebat daripada apa yang diciptakan oleh manusia. Hal ini dapat dirujuk dalam surah Az-Zuruf ayat 71 yang maksud diadakan kepada mereka ahli syurga pinggan-pinggan daripada emas dan gelas-gelas daripada emas juga. Okey, melalui ayat ini kita dapat faham bahawa peralatan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan dalam syurga ini ianya diperbuat daripada emas. Bejana ini dikatakan terlihat seperti kaca yang dibuat daripada perak. Hasan Al-Basri juga mengatakan qawariro itu adalah putihnya perak tersebut sehingga terlihat seperti kaca. Oleh yang demikian, berdasarkan berdasarkan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 71 ini dan surah Al-Insan ayat 15 ini, kita dapat fahami bahawa asal usul peralatan makanan di syurga ini amatlah berbeza dengan asal usul peralatan makanan di dunia, kerana ianya dibuat daripada perak dan emas. Dan emas dan perak ini semestinya jauh daripada akal fikiran kita seperti mana yang kita lihat emas dan perak di muka bumi ini. Okey, seterusnya kita masuk pada amalan untuk mendapat peralatan makanan. Okey, untuk kita sebagai hamba Allah, kita perlu mengejar syurga Allah untuk merasai nikmat yang Allah telah sediakan dalam syurga Allah. Jadi amalan yang perlu kita lakukan adalah dengan menjaga silaturahim sesama manusia. Ini kerana apabila kita menjaga silaturahim sesama manusia, kita akan didatangi oleh ramai orang dengan harapan mereka akan mendoakan kita, mereka akan mendoakan kesejahteraan kita. Jadi hal ini akan menyebabkan hal ini akan dapat membantu kita untuk tergolong dalam kalangan ahli syurga. Berdasarkan firman Allah dalam surah Sa'ad ayat 50 dan 51, iaitu yang maksud syurga Allah yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka di dalamnya. Mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di syurga. Okey, berdasarkan firman Allah ini dapat difahami terdapat berbagai nikmat yang Allah telah sediakan di dalam syurga.
hal ini sekaligus menjadikan para ahli syurga dapat menjamu selera seperti mana yang Allah telah berfirman dalam ayat tersebut. Okey, jelas para penghuni syurga akan dapat menggunakan peralatan makanan yang indah dan istimewa di dalam syurga apabila mereka ingin menggunakannya. Dan kita masuk pada kesan beriman dengan peralatan makanan syurga. Okey, setelah kita dapat mengetahui tentang peralatan makanan syurga ini, kita dapat melihat dan dapat mengetahui tentang nikmat peralatan makanan yang Allah telah sediakan untuk para ahlinya dalam syurga nanti. Jadi, hal ini akan menjadikan diri kita sebagai orang Islam untuk terus menggandakan amal kebaikan untuk bagi mengajar syurga Allah. Jadi, kesan beriman dengan peralatan makanan ini, dia akan melahirkan seseorang untuk mengejar bagi mendapatkan nikmat peralatan makanan yang Allah sediakan di syurga. Selanjutnya kita masuk kepada perbandingan peralatan makanan syurga dan neraka. Di syurga kita dapat nikmat untuk menikmati makanan syurga dengan menggunakan peralatan makanan yang ada, seperti daging, arak yang tidak memabukkan, dan air susu dan madu. Di dalam syurga juga kita dapat menggunakan pinggan dan piring daripada emas, bejana daripada perak. Peralatan makanan di syurga juga adalah bersifat besar dan bersinar. Okey, jika kita lihat dalam aspek neraka pula, dalam neraka kita ianya sudah pasti tidak dapat merasai nikmat menggunakan sebarang peralatan makanan, kerana ahli neraka hanya memakan makanan daripada pohon yang berduri ataupun pohon zakum. Jadi secara asasnya mereka tidak mempunyai dalam neraka tidak mempunyai peralatan makanan yang khusus buat para ahli neraka. Okey, kita masuk pada lafaz menunjukkan peralatan makanan. Lafaz ini dapat dirujuk dalam surah Zuruf ayat 21 dan surah Al-Insan ayat ke-15. Melalui lafaz ini dapat diketahui tentang peralatan makanan yang wujud dalam syurga, iaitu lafaz sihafin menerangkan tentang piring atau pinggan di dalam syurga. Melalui lafaz ini kita dapat mengetahui dengan jelas tentang peralatan yang Allah telah sediakan di dalam syurga nanti. Baiklah, yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan dan cadangan. Okey, kesimpulannya, bagai nikmat yang Allah telah janjikan pada hamba-Nya di dalam syurga Allah. Ini dapat dirujuk melalui beberapa kitab tafsir yang dilakukan oleh para ulama dalam mengupas tentang keadaan dan perkara mengenai syurga Allah. Itu dapat dijelaskan di mana syurga Allah nanti mempunyai berbagai peralatan makanan yang akan digunakan oleh para penghuninya, seperti pinggan yang dibuat daripada emas, piring daripada emas, dan juga bejana atau mangkuk yang dibuat daripada perak. Okey, bagi cadangan pula, bagi pihak individu, seseorang individu perlu menanam sifat ingin tahu tentang perihal syurga. Ini dikatakan demikian kerana wujudnya sifat ingin tahu ini akan menjadikan seorang itu lebih untuk mengkaji tentang apa yang ingin diketahui. Pihak masyarakat pula pihak masyarakat perlu mengadakan aktiviti yang dapat mempengaruhi masyarakat, terutamanya golongan muda, kerana golongan muda pada masa ini sukar untuk melibatkan diri dalam aktiviti kerohanian. Jadi pihak masyarakat perlu mengadakan aktiviti yang dapat menarik minat mereka untuk melibatkan diri dalam aktiviti ukhrawi. Sebagai contoh dengan mengadakan forum, ceramah ataupun program bicara santai tentang perihal syurga. Ini akan dapat menjadikan golongan muda ini lebih tertarik untuk mengikuti program sedemikian dan sekaligus dapat mengetahui tentang perihal yang wujud dalam syurga Allah dengan jelas. Contohnya peralatan makanan yang wujud dalam syurga Allah ini. Oleh demikian, diharapkan agama Islam dapat menitik beratkan tentang perkara ini supaya umat Islam pada masa akan datang dapat mempelajari dan mengetahui tentang perkara-perkara, terutamanya perkara berkaitan ukhrawi dengan lebih jelas,
sekaligus menjadikan mereka sebagai seorang hamba Allah yang patuh dan taat pada perintahnya. Okey, nama saya Muhammad Faiz bin Abdul Nizam. Saya akan menerangkan tentang ulasan artikel antara syurga dan neraka menanti kehidupan dan kekal bermula yang ditulis oleh Dedi Ilyas. Kita lihat pada informasi bibliografi, tajuk penuh artikel ini adalah antara syurga dan neraka menanti kehidupan dan kekal bermula. Okey, penulis artikel ini adalah ditulis oleh Dedi Ilyas. Tempat dicetak adalah di UIN Radin Fatah, Palembang di Indonesia. Tarikh artikel ini Disember 2013 dan jumlah muka surat artikel ini adalah sebanyak 12 halaman. Dedi Ilyas ini adalah lepasan ijazah sarjana dalam bidang Usuluddin di Universiti Malaya. Okey, kemudian kita masuk pada pengenalan penulis dan pemikirannya. Okey, penulis merupakan seorang mahasiswa di Universiti Malaya selama 3 tahun iaitu dari 2004 hingga 2006. Penulis menulis artikel ini pada tahun 2013 di mana pada ketika itu beliau merupakan seorang pensyarah di sebuah universiti di Indonesia iaitu di Universiti Islam Negeri Radin Fatah. Okey, berkaitan pemikiran penulis ini dapat dikatakan beliau merujuk kepada Al-Quran dan juga beberapa pendapat daripada ulama. Jadi difahamkan pemikiran penulis ini adalah bersandarkan kepada akidah Islam kerana beliau mengutamakan sumber daripada Al-Quran dan juga hadis. Okey, kita masuk pada komentar artikel dan penulisannya. Okey, apa yang saya dapat komen daripada artikel ini adalah artikel ini membahaskan tentang kehidupan selepas kematian di mana penulis ada menyentuh tentang perihal kematian, perihal kiamat, perihal syurga dan juga perihal neraka. Jadi, artikel ini agak bagus untuk kita kerana ia akan mengingatkan kita tentang kematian. Okey, dari aspek penulisan artikel ini adalah penulisan yang dibuat daripada Al-Quran. Akan tetapi, artikel ini akan menjadi lebih bagus apabila penulis ini turut menyertakan sumber daripada hadis. Hal ini dikatakan demikian kerana Al-Quran dan hadis adalah sumber yang sangat tepat dalam Islam dan sangat dituntut dalam Islam. Okey, kita masuk pada bahagian ringkasan artikel. Apa yang saya dapat ringkaskan daripada artikel ini adalah artikel ini menceritakan tentang kehidupan yang bakal mula setelah kita meninggal dunia. Kerana kematian di dunia ini adalah sebuah kelahiran kita di akhirat nanti. Okay, dapat dirujuk dalam surah Al-Mu'min ayat 39 di mana ia menceritakan tentang dunia ini hanyalah sementara dan akhirat adalah kekal abadi. Ianya bertepatan dengan apa yang ditulis oleh penulis. Di dalam artikel ini, penulis juga menyatakan tentang nikmat syurga dan menjawab beberapa persoalan tentang syurga dan neraka. Okey, kita lihat kepada apakah isu yang dibawa oleh penulis. Isu yang dibawa oleh penulis adalah kehidupan sebagai hamba Allah selepas kematian. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala adalah sesuatu yang nyata atau majas semata-mata, dan adakah ianya akan kekal selamanya atau akan binasa. Kemudian kita masuk pada menilai kekuatan, kelemahan dan sumbangan artikel. Okey, dari aspek kekuatan artikel ini menceritakan sesuatu perkara yang dibincangkan berdasarkan Al-Quran. Penulis juga menggunakan perbahasan daripada ulama. Jadi dua perkara ini menjadi kekuatan kepada artikel ini. Kita lihat pada aspek kelemahan artikel ini pula. Penulis tidak menulis potongan ayat yang dinyatakan oleh beliau. Penulis hanya menyatakan surah dan ayat yang keberapa dalam bentuk kurungan. Jadi, ianya agak sukar untuk pembaca ataupun penulis untuk mengetahui tentang ayat Al-Quran yang dinyatakan oleh beliau sendiri. Okay, dari aspek sumbangan artikel, ianya dapat membantu pembaca untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kematian, kiamat serta syurga dan juga neraka. Okay, kita lihat kepada kritikan ataupun ulasan terhadap artikel. Apa yang dapat saya katakan di sini adalah artikel ini adalah artikel yang sangat menarik dan bagus untuk dijadikan sebagai rujukan tambahan. Hal ini kerana penulis ada menyebut beberapa dalil daripada Al-Quran. Dapat dilihat juga penulisan artikel ini adalah penulisan artikel yang mengkaji tentang Al-Quran kerana penulis menerangkan beberapa bilangan kekerapan sesuatu perkataan berulang di dalam Al-Quran. Bukan begitu saja, penulis juga merujuk kepada beberapa perbincangan ulama berkaitan sesuatu perkara.
Jadi apa yang saya dapat katakan di sini, artikel ini boleh dikatakan sebagai artikel yang agak bagus. Okey, kemudian kita masuk pada bahagian adakah isu ataupun penulisan artikel ini memberi impak kepada kita terutamanya sebagai seorang pembaca dan dari sudut apakah impak tersebut. Penulisan artikel ini ia dapat menyedarkan kepada kita tentang kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara dan kehidupan yang kekal abadi bakal tiba tidak lama lagi. Jadi kemudian kita masuk pada bahagian adakah isu ataupun penulisan artikel ini memberi impak kepada kita terutamanya sebagai seorang pembaca dan dari sudut apakah impak tersebut. Penulisan artikel ini ia dapat menyedarkan kepada kita tentang kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara dan kehidupan yang kekal abadi bakal tiba tidak lama lagi. Jadi kita perlu meningkatkan amal kebaikan dan juga ibadah untuk mendapat kehidupan yang lebih selesa yang kekal abadi. Okey, penulisan ini artikel ini juga dapat dilihat daripada sudut akidah di mana penulis dapat mengajar kita untuk merujuk pada dua perkara iaitu Al-Quran dan Hadis dalam mengkaji apa-apa yang berkaitan terutamanya tentang Islam. Kerana dua perkara ini adalah dua sumber ke arah jalan yang benar. Okey, kemudian saya masuk kepada bahagian maklumat yang diperoleh daripada artikel ini. Okey, apa yang saya dapat daripada artikel ini? Saya dapat mengetahui tentang teori NASA yang menceritakan tentang perihal kiamat yang bakal berlaku. Di mana ia dikaitkan dengan tiupan sangkakala. NASA menyatakan bahawa alam semesta ini hampir sama bentuknya seperti trompet. Kemudian daripada artikel ini juga saya juga mendapat maklumat mengenai 10 nikmat yang disebut di dalam syurga Allah. Antaranya ialah memperoleh keredaan Allah dan juga memakan makanan dan buah yang lazat pada setiap masa. Okey. Dan yang terakhir saya masuk kepada bahagian kritikan artikel. Okey, apa yang saya dapat kritikkan daripada artikel ini adalah penulisan artikel yang perlu diperbaiki untuk memudahkan baca kerana penulisan artikel ini agak sukar untuk membaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi dengan cara itu pembaca dapat memahami konteks atau perkara yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian penulis juga boleh mengemaskan format penulisan beliau kerana apa yang saya dapat lihat penulisan artikel ini agak tidak teratur ataupun serabut. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya ini, saya ingin menyentuh tentang rumusan dan juga cadangan. Okey, apa yang saya dapat rumuskan daripada artikel ini adalah artikel ini merupakan sebuah penulisan artikel yang bagus kerana mengingatkan kita bahawa kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Jadi, kita perlu memilih sama ada ingin mendapat kehidupan yang lebih selesa ataupun sebaliknya apabila kita sudah melangkah ke alam kehidupan yang seterusnya. Okey. Kemudian saya masuk kepada cadangan. Cadangan daripada aspek penulisan. Penulis perlu menghuraikan dengan lebih terperinci tentang suatu perkara yang ingin disampaikan oleh beliau. Penulis juga perlu menggunakan bahasa yang mudah diterima dan difahami oleh semua golongan. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti yang kita fahami, bahasa kita agak sukar untuk difahami oleh sesetengah golongan. Jadi penulis perlu menggunakan bahasa yang formal agar semua golongan dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis dengan mudah. Dari aspek kekemasan pula, penulis perlu menggunakan format yang betul dan mudah kerana ia dapat difahami oleh pembaca dengan mudah. Aspek kekemasan ini juga penting kerana ia dapat menarik minat pembaca untuk membaca dengan lebih lanjut tentang artikel ataupun penulisan yang telah kita lakukan. Okey, baiklah. Setakat itu saja pembentangan saya kali ini. Sekian, terima kasih.